أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Haji Sabri, dan seterusnya kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga ahli Jawatan Qasim Masjid, dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya adalah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesihatan sehingga pada waktu ini, pada ketika ini kita masih lagi mampu untuk mandi sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan terus memandikan kita. Alhamdulillah juga pada waktu ini, pada ketika ini kita masih lagi mampu untuk memakai pakaian kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan terus memakaikan pakaian untuk kita. Dan begitu juga pada waktu ini, pada ketika ini kita masih lagi mampu untuk menunaikan solat kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan terus menyolatkan kita. Dan akhirnya Alhamdulillah, pada waktu ini, pada ketika ini, pada saat ini, pada hari ini, pada subuh ini, kita masih lagi mampu untuk berjalan dengan kaki kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan terus mengusung kita ke tempat yang pasti ditempuhi oleh kita semua sidang jemaah sekalian. Itulah sekira-kiranya mukadimah di waktu subuh yang penuh dengan barakah ini, dalam bulan yang penuh dengan barakah juga, untuk sama-sama kita mengisahkan diri, menyedarkan diri betapa beruntungnya kita, bertuahnya kita apabila kita berada di bawah cakapan Ramadan ini, bila kita berada di bawah lindungan Ramadan ini. Alhamdulillah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, iaitu ma min yaumin yamuru illa wa yahtafu malakul maut fil maqabir ya ahlal kubur liman tahsuduna hadzal yaum. Iaitu tidak ada berlalunya suatu hari pun melainkan di sana ada malaikat al-maut. Ia akan menyuruh di kuburan, iaitu wahai penghuni-penghuni kubur, siapa yang kamu cemburukan, siapa yang kamu dengkikan pada hari ini? Maka penghuni kubur pun menjawab, wahai malaikat, tidak ada siapa pun yang kami cemburukan, yang kami dengkikan, melainkan orang-orang yang masih hidup. Orang-orang yang masih hidup, yang masih mampu berulang alik ke masjid, orang yang masih hidup, yang masih mampu lagi berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang masih hidup, yang masih mampu lagi bersedekah, orang yang masih hidup, yang masih lagi mampu untuk berjihad. Tapi apakan daya, apakan upaya, kami di sini tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi itulah dia kata-kata penyesalan yang datang daripada penghuni kubur sidang jemaah sekalian. Tapi Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama dengan Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita ni cukup bertuah sidang jemaah sekalian, cukup beruntung. Jadi gunakanlah sebaik-baik peluang yang Allah berikan kepada kita ini, yang mana pada pagi ini, pada hari ini masuk kepada hari yang ke-6. Berjam celak, makan, minum, tidur, baru tengok-tengok hari yang ke-6 dah. Cepatnya masa berlalu. Rasakan baru kemarin kita menyambut awal Ramadan, tapi tengok-tengok hari ini masuk hari yang ke-6 dah. Masya Allah. Jadi itulah dia antara tanda-tanda akhir zaman sidang jemaah sekalian. Itu bila mana kita dapati semuanya berlaku begitu pantas, masa berlalu dengan cepatnya. Maka sebab itulah kita kena bersedia sidang jemaah sekalian. Buatlah persiapan. Jadi kalau kita tidak buat pada bulan Ramadan ini, bulan mana lagi? Sedangkan bulan Ramadan inilah yang mana diberikan kelebihan dan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Lebih-lebih lagi, kita masih lagi diberikan kekuatan, dipanjangkan umur kita ni
untuk sama-sama kita menghidupkan siang dan malam Ramadan ini. Jadi untuk itu sidang jemaah sekalian, jadi untuk kesempatan pada pagi ini, pada subuh ini, ada baik untuk kita melakukan ulang kaji, untuk kita melakukan muhasabah. Itu apa tujuannya? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita ini. Maka tidak lain tidak bukan, iaitu apabila kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi untuk kita mencapai takwa ni sidang jemaah sekalian, maka ulama-ulama yang telah membahaskan dengan panjang lebar macam mana untuk kita mencapai takwa ini. Kalau pada setiap hari Jumaat, Tok Khatib, Tok Imam selalu memperingatkan kepada kita, itu supaya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah pada setiap hari Jumaat, untuk kita memperbaharui janji kita, memperbaharui tekad kita, azam kita ni pada setiap minggu. Tetapi di bulan Ramadan ni setahun sekali. Bulan Ramadan ni setahun sekali, iaitu kita bila berpuasa ni. Jadi bagaimanakah kita nak mencapai darjat takwa ini sidang jemaah sekalian? Maka untuk itu ulama-ulama dia telah menyatakan bahawa untuk mencapai darjat takwa ini, maka tidak dapat tidak ada 5 perkara, iaitu 5M ataupun 5 mim. 5M ataupun 5 mim untuk sama-sama kita capai. Mudah-mudahan daripada situ barulah matlamat ataupun darjat takwa itu dapat dicapai insya-Allah. Jadi apa dia 5M itu sidang jemaah sekalian? Iaitu yang pertamanya sidang jemaah sekalian, iaitu muahadah. Muahadah iaitu kita telah beraku janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Muahadah tu maknanya kita buat janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaharui janji, iaitu untuk kita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya muslim. Ditambah lagi pada setiap solat kita, di rakaat pertama sebelum kita baca Fatihah, kita baca doa iftitah dulu. Salah satu daripada ungkapan ataupun ayat yang kita sebut, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah janji kita yang kita sebut paling kurang 5 kali dalam solat kita. Tiap-tiap hari 5 kali kita aku janji di hadapan Allah Taala. Pada setiap minggu hari Jumaat pun kita pun aku janji kepada Allah Taala. Pada setiap Ramadan pun kita aku janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji kita? Iaitu kita nak menjadikan seluruh kehidupan kita, seluruh ibadat kita, dan juga yang paling utamanya iaitu solat kita yang merupakan lambang keislaman seseorang, lambang keimanan seseorang ini, iaitu kita beraku janji di hadapan Allah Taala, itu untuk kita melakukan segalanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan riya. Kita melakukan ibadah kita ni kerana Allah Taala, itu janji kita. Jangan ada penyakit-penyakit lain yang terselip di dalam hati kita, dalam jiwa kita, seumpama penyakit ujub. Jangan ada penyakit ujub dalam jiwa kita ni sidang jemaah sekalian. Apa maknanya ujub itu? Kita merasa bangga bahawa kita lah lebih baik daripada orang. Itulah dia perangkap syaitan. Walaupun syaitan itu sudah diikat pelengkunya, sudah diikat pergerakannya, akan tetapi dia punya perangkap-perangkap yang lain masih ada lagi. Perangkap-perangkap ni masih ada, antaranya nafsu. Dan begitu juga fitnah-fitnah yang lain yang telah disediakan oleh syaitan itu sejak daripada dia dikeluarkan daripada syurga. Jadi perangkap itulah yang kita kena jaga-jaga sidang jemaah sekalian, walaupun dia diikat pergerakannya. Jadi tidak heranlah kalau dalam bulan Ramadan ini masih ada lagi orang yang tidak berpuasa. Tidak heranlah dalam bulan Ramadan ini masih ada lagi orang yang melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah. Kerana apa? Walaupun syaitan itu diikat, akan tetapi di sana masih ada lagi perangkap-perangkap ni yang ramai daripada kalangan kita yang terjatuh ke dalamnya. Maka jangan ada penyakit ujub sidang jemaah sekalian. Walaupun kita 5 kali mari sejid dah,
Walaupun kita ni berpuluh-puluh kali pergi Mekah buat umrah dan juga buat haji, jangan kita merasa bangga, jangan. Selagi mana hayat itu masih ada di kandung badan, selagi kita ni masih ada di atas muka bumi ini, maka selagi itulah kita tetap terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka selama itulah kita ni diuji dengan berbagai ujian. Jadi itulah dia, kita ni sebagai seorang yang bernama manusia dan juga hamba Allah Ta'ala ini. Jangan kita merasa ujub. Jangan pula kita melakukan sesuatu amalan riak, iaitu kerana orang ataupun untuk mendapat pujian daripada orang. Jangan sekali-kali sidang jemaah sekalian. Jangan pula untuk kita mendapat sum'ah. Bila disebut nama kita, kembang telinga kita, kembang hidung kita. Malam tak lena tidur. Pasal apa? Sum'ah. Suka sangat mendapat pujian daripada orang. Dialah yang lebih hebat. Dialah yang lebih kaya, dialah yang lebih halim. Inilah penyakit-penyakit berbahaya. Jadi kita sucikan hati kita ni, iaitu itulah yang dikatakan aku janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama sidang jemaah sekalian, muahadah. Jadi perbaharui janji kita. Maka teringat kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Rasulullah beritahu kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita semua, jadidu imanakum, marilah sama-sama kamu semua memperbaharui iman kamu. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami nak memperbaharui, bagaimana kami nak refreshkan iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, aksiru min qawli la ilaha illallah, maka hendaklah kamu berbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Maknanya dalam bulan Ramadan ini marilah kita banyakkan zikir kita kepada Allah. Dan zikir yang paling utama daripada banyak-banyaknya ialah la ilaha illallah. Kali pertama kita menjejukkan kaki ke dunia, kita diperkenalkan oleh ayah kita dengan kalimat Allah. Dan kali terakhir apabila kita nak bertemu dengan Allah, maka Nabi kata, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Hendaklah kamu talqinkan kepada si mati itu la ilaha illallah. Itulah indahnya kalimah la ilaha illallah sidang jemaah sekalian, untuk kita hidupkan, untuk kita basahkan lidah kita pada setiap masa, pada setiap ketika, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya sidang jemaah sekalian, setelah kita beraku janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergi kepada M yang kedua ni. M yang kedua ni iaitu disebut oleh ulama iaitu sebagai muhasabah. Muhasabah. Marilah sama-sama kita menghisapkan diri kita, kita merenung diri kita, kita menilai diri kita ini sebagaimana apa yang pernah disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dengan kata-katanya yang masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan timbanglah amal kamu sebelum kamu benar-benar ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dalam bulan puasa ni memang mengajar kita untuk kita merenung. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik berbanding sebelum-sebelumnya. Jadi itu dia muhasabah diri. Dan kadang-kadang kita lihat bahawa bila masuknya bulan Ramadan ini, maka masjid kita diimarahkan oleh ahli Korea. Bila masuknya bulan Ramadan ini, terutamanya bulan tarawih, iaitu solat tarawih kita di malam-malam hari, penuh masjid, separuh masjid, alhamdulillah. Jadi kita tak boleh nak kutuk, kita tak boleh nak condemn lah. Memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barakah. Orang nampak kelebihan Ramadan itu. Orang nampak kelebihan Ramadan itu. Jadi sebab itulah bulan Ramadan ni meriah. Meriah dengan masjidnya, dengan solat tarawih dan witirnya. Meriah juga dengan bazar Ramadan. Penuh orang cari makanan-makanan ni. Meriah juga tu bazar Ramadan itu. Jadi itulah dia sumber barakah. Orang kata barakah. Dalam Quran pun disebut bulan Ramadan ini juga bulan yang barakah, mubarakah. Jadi barakah ini lain daripada lain, lebih daripada
bulan-bulan lain. Itu yang dikatakan barakah sidang jemaah sekalian. Jadi kita jangan marah orang lah. Bulan Ramadan dia nampak. Tu ikut pandai dia. Kenapa? Dia tahu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini. Jadi kita pun kena galakkan, kita pun kena beri sokongan kepada mana-mana ahli Korea yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita doakan jugalah. Tok Imam pun kena doa, kita pun kena doa supaya hati jemaah-jemaah yang datang pada bulan Ramadan ini supaya dia istiqamah selepas daripada Ramadan nanti, insya-Allah. Itu yang kita naknya. Kalau kita mendoakan untuk saudara kita itu lebih baik. Lebih baik. Itu merupakan amalan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendoakan seseorang itu di belakang tanpa diketahuinya. Itulah dia amalan terbaik yang dipuji oleh Nabi dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab muhasabah diri ni sidang jemaah sekalian, marilah kita menilai, marilah kita muhasabah, iaitu tentang amalan-amalan yang akan kita buat sepanjang Ramadan ini. Jadi contoh yang terbaik untuk kita ikuti dalam bulan Ramadan ini, maka tidak lain tidak bukan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang juga merupakan insan yang paling dermawan dalam bulan Ramadan ini. Rasulullah juga yang paling banyak baca Quran. Kalau dalam bulan Ramadan ini selalu dijumpai oleh Jibril satu kali tiap-tiap malam. Kecuali Ramadan yang terakhir 2 kali tiap-tiap malam. Maknanya ada tilawah Quran, adanya tadarus Quran, adanya baca Quran. Dan begitu juga Rasulullah dia solat tarawihnya, qiyamul lail dan juga solat witirnya. Jadi itulah dia amalan-amalan yang perlu kita muhasabah diri. Jadi mudah-mudahan bila kita muhasabah diri, insya-Allah kita sedar dan kita insaf betapa kita ni bersedia ataupun tidak untuk bertemu dengan Allah. Jadi itu dia antara bentuk muhasabah. Tengok dulu amalan kita berat ke tidak. Ini tidak. Di waktu petang sekarang sebelum nak buka timbang berat badan dulu. Memang confirm turun sidang jemaah sekalian. Jangan bimbang. Timbang berat badan. Akan tetapi amalan kita tidak timbang. Jadi kena timbang juga amalan kita ni sebelum benar-benar kita berada pada neraca timbangan kepada masa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kisah yang disebut oleh Allah Taala dalam Quran. Dalam banyak ayat. Kemarin pun tu imam ada baca surah As-Sajdah di waktu subuh. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Pada ketika itu kamu akan lihat pesalah-pesalah, penjenayah, orang yang melakukan derhaka kepada Allah, yang syirik kepada Allah, yang buat dosa di hadapan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia menunduk wajah mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malunya nak menghadap Allah, malunya nak menghadap manusia yang ramai. Malulah kerana apa? Bila-bila tiba-tiba dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tangan yang kosong, tidak ada amalan soleh. Inilah dia antara perkara yang berlaku di pada mahsyar pada hari kiamat. Tengok-tengok bila dipanggil oleh Allah dengan tangan kosong. Jadi siapa yang tak malu? Jadi terutamanya kepada orang-orang yang derhaka, yang tidak ada apa-apa amalan. Kemudian barulah nak menyesal. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, yang Tuhan kami nampak dah. Benar apa yang disebut oleh Nabi dulu dekat dunia dahulu, bahawa adanya syurga, adanya neraka, dulu kami tak percaya. Tengok-tengok daripada mahsyar ada. Wa sami'na. Benar ya Allah, dulu kami pernah dengar dah Nabi baca ayat Quran, ustaz-ustaz baca ayat Quran, kami tak percaya. Tiba-tiba dekat akhirat di pada masa ni semuanya benar berlaku. Kemudian minta pula daripada Allah, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, boleh tak kami kembali ke dunia buat kali kedua? Boleh tak? Itulah dia rayuan. Baru nak menyesal. Kemudian minta untuk kembali ke dunia buat kali kedua. Na'mal salihan. Dulu tak pernah mari sujud. Dulu tak pernah puasa. Dulu tak pernah berzakat. Dulu tak pernah bersedekah. Kami sedar ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna mungkin, kami sedar dah, kami yakin dah. Jadi itu dia antara
iaitu keadaan penyesalan yang berlaku kepada orang-orang yang tidak melakukan muhasabah diri. Ayuh sidang jemaah sekalian, hari ini hari yang ke-6, maka sebaiknya kita lakukan muhasabah diri. Apakah kita sudah ada persediaan? Apakah kita sudah ada persiapan terbaik sebelum benar-benar kita dipanggil oleh Allah Ta'ala? Kalau kita tengok sekarang ni, kanan kiri kita, depan kita, belakang kita, dulu penuh sembang bersama dekat wakaf, dulu penuh kita bertarawih bersama, penuh kita bersahur bersama, berbuka puasa bersama. Tengok-tengok hari ni dia pun sudah pergi meninggalkan kita. Jadi tunggu masa, tunggu giliran je kita ni sidang jemaah sekalian. Jadi insaflah, sedarlah, bahawa setiap daripada kita ni hanya menunggu masa sahaja. Jangan pula kata muda lagi ustaz, jangan bimbang ustaz, muda lagi, muda-mudalah. Tapi kita kena ingat, panggilan daripada Allah itu tidak mengenal masa, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Dan kadang-kadang baru semalam tarawih bersama, tengok-tengok pagi dia sudah pergi dahulu menyambut panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia hakikatnya, untuk sama-sama kita sedar dan insaf. Buatlah muhasabah diri, supaya dengan itu kita sedar dan kita insaf. Itu yang kedua, sidang jemaah dan muhasabah diri. Dan yang ketiganya, selain daripada kita beraku janji, selain daripada kita muhasabah, yang ketiganya iaitu mujahadah. Mujahadah ni cukup penting sidang jemaah sekalian. Mujahadah ni maknanya kita berjuang bersungguh-sungguh untuk kita mencapai kepada kemuliaan, kepada ketinggian. Maka tidak kena ada jihad. Lebih-lebih lagi ibadah puasa yang sedang kita menjalani pada bulan ini mengajar kita ni supaya berjihad untuk melawan hawa nafsu, berjihad untuk melawan kemalasan. Jadi banyak jihad yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terutamanya dalam bulan Ramadan. Jadi jihad ini cukup penting sidang jemaah sekalian. Yang mana Imam Asy-Syafi'i dia pernah menyatakan dalam satu syairnya, dalam satu rakaat syairnya, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali man talabal ula saharal layali. Dengan usaha bersungguh-sungguh, maka akan dapat tercapailah kemuliaan itu. Sesiapa yang nak mencari kemuliaan, maka hendaklah dia berjaga malam. Itulah kata-kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sidang jemaah sekalian. Maka tidak kalau kita nak jadi penghuni syurga ini, maka perlu ada jihad. Nak masuk syurga ni perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kesungguhan, perlu kepada istiqamah. Itu dia antara perkara-perkara yang kita kena fahami bersama sidang jemaah sekalian. Lebih-lebih lagi Rasulullah pernah bersabda, wa huffatil jannatu bil makarah wa huffatin naru bisyahawah. Jalan untuk menuju ke syurga ini penuh dengan kepayahan dan kesusahan. Jangan ingatkan bila nak masuk syurga ni senang je. Jangan. Nak bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi bukan senang. Susah juga. Nak berpuasa sunat pun bukan senang. Banyak dugaan je. Jadi itu dia antara kesusahan dan kepayahan. Nak bersedekah pun kadang-kadang kita berkira juga. Nak wih hak bulat ke, nak wih warna biru ke, warna hijau ke, warna purple. Berkira juga kita ni. Sedangkan itu merupakan suatu pinjaman dan amanah daripada Allah. Allah nak uji kita ni. Sejauh mana keikhlasannya, banyak mana yang hendak kita sumbangkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, mereka ni berkorban jiwa dan raganya. Mereka ni berjihad bersungguh-sungguh. Mereka tak takut, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kisah pengorbanan daripada para sahabat yang sepatutnya kita contohi. Ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya menjadi contoh kita, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Apa dia untuk kita lakukan mujahadah, terutamanya sepanjang Ramadan ini, iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada apa-apa ni. Kalau kita tengok teratak baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk 4 segi sama ni,
Tidak ada apa-apa bilik dalam dapur pun, tidak ada apa-apa. Tengok-tengok penuh diperhatikan oleh para sahabat. Dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya tidur peralaskan dengan iaitu pelepah tamarnya. Mana ada katil sandalan ke, tak ada. Dengan patai yang empuk tidak ada pun. Yang pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar dia tengok rumah Rasulullah hanya ada satu bekas daripada air. Itu je yang tergantung pada dinding. Kemudian dia tanya kepada Aisyah, iaitu anak dia sendiri, wahai anak dia, apa gunanya bekas itu yang Rasulullah gantung pada dinding itu? Maka Aisyah pun jawab, itulah dia bekas yang mana dia letakkan air di dalamnya untuk diambil wuduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah dia berjaga malam, untuk Rasulullah dia berqiyamul lail. Itu je barang istimewa yang ada pada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je yang ada barang mahal dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula dapur Nabi, tidak ada apa-apa. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada isterinya Aisyah, wahai Aisyah, apa yang kita ada pada pagi ini? Aisyah pun jawab, tidak ada apa-apa wahai kekanda, maafkan aku. Tak apa. Rasulullah kata, aku berpuasa hari ini. Masya Allah. Rasulullah tak marah pun. Jadi Rasulullah dia terima saja keadaan seadanya. Itulah dia Rasulullah. Berpuasa. Aku berpuasa hari ini. Tetapi berbeza dengan kita ni sidang jemaah kalian. Kita tanya bini kita, ya, ada apa hari ini ya? Tidak ada apa-apa, bang, maaf bang. Oh tak apa, kita pergi kat kedai nasi kabu Fauzi. Kedai makan banyak. Kedai roti canai ada. Jadi ini dugaan. Bukan senang nak puasa sunat ni. Itu dia. Nak cerita ni. Dugaan kita, godaan kita ni. Yang terlalu ada nafsu makan. Jadi sebab itulah kita semuanya sihat dah ke, alhamdulillah. Itu rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena syukuri. Jadi untuk kita berjihad, untuk kita bermujahadah ini, ayuh sidang jemaah sekalian, kita hidupkan sepanjang siang dan malam Ramadan ini dengan amal-amal yang soleh. Di mana Rasulullah pernah menyebut dalam satu hadis, satu amalan sunat ganjaran pahalanya menyamai satu amalan fardu. Satu amalan fardu itu menyamai ganjaran pahalanya 7 amalan fardu pada bulan-bulan lain. Masya Allah. Itu kelebihan dia yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Itu dia mujahadah yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan dengan jihad itu insya-Allah barulah kita dapat mencapai darjat takwa tersebut. Dan seterusnya sidang jemaah sekalian, yang keempatnya, selain daripada muahadah, selain daripada iaitu muhasabah, selain daripada mujahadah, dan yang keempatnya iaitu muraqabah. Muraqabah ni penting juga. Muraqabah itu ialah perasaan yang tersemak dalam jiwa kita, iaitu penghayatan yang ada dalam jiwa kita bahawa apa yang kita lakukan, yang kita buat ini sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna muraqabah, iaitu kita berada di masjid sedang disaksikan oleh Allah Taala. Berada di luar masjid, di pasar pun sedang diperhatikan oleh Allah Taala. Kita berada di tepi pantai pun sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia muraqabah sidang jemaah sekalian. Inilah yang telah diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, al-insan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu ihsan mana apa? Itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu dapat melihat Allah Taala. Kalaulah kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala, yakinlah bahawa Allah sedang melihat apa yang kamu lakukan. Itulah makna ihsan. Itulah juga yang ditemukan oleh ulama-ulama sebagai muraqabah. Tapi kebanyakan daripada kita rasa muraqabah ni bila duduk dalam masjid, bila duduk dekat musola. Tetapi ingatlah bahawa hidupkan dalam jiwa kita muraqabah di mana-mana sahaja kita berada. Sebab itulah Nabi sebut, ittaqillaha haitsuma kun. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Walaupun kita berada di pasar pun, hendaklah kita
meyakini bahawa Allah sedang melihat apa yang kita buat. Walaupun kita berada di tepi pantai pun, ingatlah bahawa Allah sedang melihat apa yang kita buat. Itu dia keyakinan kita dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Itu Allah itu maha melihat. Itu muraqabah. Tetapi sidang jemaah sekalian, untuk kita tambahkan lagi muraqabah, jangan lupa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ada lagi beberapa perkara yang perlu kita sedar dan perlu kita isap, iaitu setiap daripada kita ni, iaitu diiringi oleh dua malaikat, iaitu malaikat raqib dan atid. Inilah dia dalam bentuk kita beriman kepada malaikat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Jadi raqibun atid, iaitu setiap daripada kita ni ada dua malaikat yang bersama-sama dengan kita ni 24 jam mencatatkan apa yang kita buat, apa yang kita kata, di mana kita berada, di mana kita berjalan, apa yang kita buat dengan tangan kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, semuanya ada dalam suratan amal yang dicatatkan oleh malaikat raqib dan atid. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, sidang jemaah sekalian, selain daripada malaikat raqib dan atid, iaitu setiap daripada kita ni insya-Allah akan menerima suratan amalan masing-masing. Bila mana apabila kita berada di padang mahsyar, ketika itu hati kita semua berdebar-debar. Itu keadaan yang penuh dengan debaran yang dihadapi oleh setiap daripada kita, berdebar-debar menunggu sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dan tiba-tiba melayang kepada kita suatu lembaran kertas. Satu lembaran itu yang mana setiap daripada kita akan terima 99 lembaran. 99 lembaran, saya dah jemaah sekalian. Satu lembaran itu adalah sejauh dan sepanjang, iaitu sejauh mata kita memandang. Sejauh mana kita pandang itulah sejauh lembaran kita. Setiap orang daripada kita akan memiliki. Dicatatkan apa yang kita buat oleh malaikat, iaitu daripada sekecil-kecilnya sampailah kepada sebesar-besarnya. Itulah dia lembaran amalan kita, suratan amalan kita yang akan kita terima setiap daripada kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, hanya lebih dahsyat lagi. Yang keempatnya, selain daripada dilihat oleh Allah, selain daripada kita ni ada suratan amalan, selain daripada kita ni disaksikan oleh malaikat raqib dan atid, yang keempat ni lagi dahsyat lagi, iaitu kita pun tak menyangka tiba-tiba dia jadi saksi. Wa yawma yuhsyadu a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Bila semua kita dibangkitkan, ditimpungkan oleh Allah Ta'ala daripada mahsyar, dan tiba-tiba tangan kita berkata-kata, kaki kita berkata-kata, kulit kita berkata-kata terhadap apa yang kita lakukan. Inilah perkara yang mengejutkan. Dulu dekat dunia dahulu, yang petah berkata-katanya ialah lidah kita, mulut kita. Dan tiba-tiba pada hari kiamat, benda lain pula yang berkata-kata. Rupa-rupanya pada hari kiamat ini, Allah kata, Allah berfirman dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikuncikan. Ketika itu tak boleh dah nak berhujah, tak boleh dah nak ngelak, tak boleh dah. Dekat dunia boleh lagi nak ngelak. Dekat dunia ni boleh pakai lawyer, boleh. Di mahkamah boleh pakai lawyer, tapi di akhirat tak ada lawyer dah. Dekat akhirat tidak ada lawyer sama sekali. Dekat akhirat cuma ada syafaat je. Itu yang kita nak cari, syafaat itu. Syafaat itu ada pada siapa? Tidak lain, tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang kita cari, sidang jemaah sekalian. Jadi itu dia syafaat kita pada hari kiamat. Itu yang berlakunya, sidang jemaah sekalian. Sebab itulah ramai manusia pada hari kiamat semua menundukkan wajah dia. Menundukkan wajahnya, menunjukkan kepalanya daripada melihat Allah. Malu bila tengok empat-empat perkara ni, iaitu Allah itu maha melihat bahawa dia itu memang jahat, dan juga disaksikan oleh malaikat raqib dan atid.
Kemudian ada suratan amal kosong pula tu. Kemudian disaksikan oleh anggota tubuh badan kita. Memang dahsyat ketika itu. Memang tak boleh nak buat apa-apa. Sebab itulah manusia pada hari kiamat baru nak menyesal, baru nak bertaubat, baru nak bertaubat. Kemudian ragu nak minta kembali dekat dunia. Tidak sekali-kali. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Sehingga apabila datang kepada salah seorang daripada mereka akan panggilan daripada Allah, tiba-tiba mereka merayu kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan ke dunia buat kali kedua untuk melakukan amalan yang tak pernah dia buat. Amalan dia tinggalkan dahulu. Jadi apakah rayuan mereka diterima oleh Allah? Kalla, tidak sekali-kali. Sidang jemaah sekalian, Pak Allah beri dah kepada kita ni umur yang panjang dekat dunia ni. Allah beri, ada yang umur sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada juga sampai 90 tahun. Maka itulah dia peluang yang Allah beri kepada kita. Itulah dia masa yang cukup berharga yang Allah beri kepada kita. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya sidang jemaah sekalian. Apatah lagi bila dalam bulan Ramadan ini kita bertemu dengan malam Al-Qadar yang ganjarannya lebih daripada 80 tahun lebih. Jadi itu dia. Jadi rugilah kita, malanglah kita ni kalau kita ni dalam bulan Ramadan ni kita anggap biasa je. Jangan. Jadi inilah bulan yang dikatakan sebagai penghulu segala bulan sidang jemaah sekalian. Maka gunakanlah, maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah yang terbaik berbanding bulan-bulan yang terdahulu. Dan andainya kali ini Ramadan yang terakhir, kita belum tahu lagi tahun depan boleh bersama ke ataupun tidak. Kita belum tahu lagi esok lusa tulak ni sama ada kita dipanjangkan umur ataupun tidak. Andai kali ini adalah yang terakhir, maka buatlah yang terbaik sidang jemaah sekalian. Itu yang keempatnya, muraqabah. Hidupkan dalam jiwa kita ni muraqabah ni, supaya dengan itu insya-Allah kita akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang keempat ni. Dan yang akhir sekali, yang kelima sidang jemaah sekalian, iaitu muaqabah. Muaqabah maknanya kita menghukumkan diri kita di atas kesilapan kita, kesalahan kita. Dan yang paling utamanya, hukuman yang paling utamanya untuk kita ni bila kita melakukan kesilapan, kita melakukan kesalahan ini, ialah kita kembali kepada Allah Ta'ala, iaitu dengan bertaubat. Dengan bertaubat, dengan taubat nasuha. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu bila mana kita melakukan kesilapan. Jadi perkara yang paling utama ialah kita kena istighfar sidang jemaah sekalian. Kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang manusia ni tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Sebab itulah fitrah yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada setiap daripada kita ni. Jadi sebab itulah Nabi kata, iaitu kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti akan melakukan kesilapan. Memang tak boleh nak elok. Sama ada yang kecil ke, apatah lagi yang besar ke, maka wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu ialah at-tawwabun, orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa ni, Rasulullah tidak ada dosa, Pak. Rasulullah ni maksum. Istighfar. Rasulullah istighfar balik kurang 70 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ini kan pula berapa kali kita istighfar? Berapa kali? Kalau kita istighfar pun sewaktu sembahyang subuh, talawiri pun adalah 3-4 kali dah. Kemudian waktu maghrib sekarang pula ada 3-4 kali, 10 kali dah. Jadi malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istighfar paling kurang 70 kali. Jadi kita ni yang tidak maksumnya lebih-lebih lagi lah sidang jemaah sekalian. Maka banyakkanlah ucapan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi istighfar banyak-banyak sidang jemaah sekalian, sebagai tanda taubatnya kita, kembalinya kita kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam
Berqiyamul lail sampai bekok dua tapak kaki baginda ni. Bekok. Bangun tiap-tiap malam untuk qiyamul lail. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga dengan kita ni. Apakah kita bangun tengah malam? Bangunlah sidang jemaah. Ayo. Jangan bangun kemudian masuk bilik air sama tidur semula. Jangan. Jadi bangunlah. Sebagaimana bangunnya Nabi SAW sehingga dikatakan oleh Aisyah, wahai kekanda buat apa lagi bangun tengah-tengah malam ni, sedangkan kekanda diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya. Maka Rasulullah menjawab, apalah aku mu'abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukurnya Nabi. Bagaimana pula dengan kita? Wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit daripada kalangan hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Sedikit sangat. Jadi tanda kesyukuran kita kepada Allah bukan hanya manis di bibir saja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan itu saja. Mari sejid sidang jemaah sekalian, berqiyamul lail sidang jemaah sekalian, berpuasa sunat sidang jemaah sekalian, bersedekah. Jadi itu dia amalan-amalan soleh, membuktikan kepada syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah nak berbuka puasa, di atas meja Nabi itu ada sebiji tamar. Sebiji tamar. Kemudian tiba-tiba datang fakir miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, ada makanan tak ni? Ada makanan ke tidak? Maka Rasulullah tengok kat dapur, tanya isteri, tidak ada. Rupa-rupa atas meja ada sebiji tamar. Maka Rasulullah pun suruh kepada Aisyah, wahai Aish, beri je buah tamar sebiji itu kepada si fakir miskin tadi. Sedangkan ketika itu Rasulullah ini tidak ada apa-apa. Rasulullah dia bersahur dengan segelas air. Rasulullah dia berbuka dengan segelas air. Dan kadang-kadang selang 4 hari 5 hari baru boleh makan buah tamar itu. Buah tamar itu pemberian daripada jiran dia. Masya Allah, itu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana datang fakir miskin tadi minta sesuatu daripada Nabi, Nabi kata beri je buah tamar itu wahai Aish. Bila beri je kepada si fakir miskin, kemudian Aisyah pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sebab apa kamu beri? Kita ni 3 hari 4 hari baru boleh rasa buah tamar. Maka Rasulullah pun kata kepada Aisyah dan juga kepada kita semua, wahai Aisyah, kalau nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa kamu biarkan dia kelaparan? Mengapa kamu tak beri buah tamar itu? Bagaimana aku nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Nabi sidang jemaah. Ini kan pula kita ni. Di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, jiran kita, barangkali mungkin ada yang kelaparan. Barangkali mungkin ada yang tidak ada makanan. Jadi sebab itulah kita kena ingat apa yang dilakukan oleh Nabi tadi. Kelak nanti kita akan ditanya oleh Allah, mengapa kamu biarkan jiran kamu kelaparan? Macam mana kita nak jawab? Apakah kerana kita ni sombong? Maka itu lebih dahsyat lagi sidang jemaah. Sedangkan puasa itu mengajar kita ni supaya kita ni iaitu mempunyai perasaan rendah diri, perasaan tawaduk, supaya kita ni membantu orang-orang yang susah. Itu dia antara hikmah dan pengajaran Ramadan yang sedang kita hayati sepanjang bulan ini, insya-Allah. Hari ini baru hari yang ke-6. Jadi marilah kita hidupkan hati-hati kita ni. Hidupkan cara hidup kita ni supaya benar-benar menepati syariat Islam. Sebab itulah kebanyakan ulama dia menyatakan bahawa Ramadan ini adalah suatu umpama, suatu didikan, suatu asuhan untuk mendidik jiwa kita, mentarbiahkan diri kita ni supaya kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa di akhir Ramadan nanti. Jadi di akhir Ramadan ni bila kita jadi insan yang bertakwa, kemudian kita menyambut hari raya, maka sebab itulah hari raya itu dinamakan Aidul Fitrah. Maknanya kita kembali kepada fitrah, bersih sebersih-bersihnya. Bila kita berpuasa 30 hari Ramadan, bila kita bertarawih 30 malam Ramadan, bila kita bersedekah 30 hari Ramadan, bila kita buat amalan soleh di sepanjang 30 hari Ramadan, kita pun akan mencapai darjat takwa tadi di akhir Ramadan. Kemudian esokkan hari nak sambut raya Aidul Fitri, kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Seumpama bayi yang baru lahir dalam keadaan suci bersih. Itu dia matlamat ibadah puasa. Nak cuci kita, nak bersihkan kita, nak tarbiahkan kita ni
supaya menjadi insan yang bertakwa, insya-Allah. Itu dia. Barulah kita sedar betapa hebatnya syariat Allah Taala ini. Dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, semuanya ada unsur-unsur tarbiyah dalam kehidupan kita. Bukan nak menyusahkan kita, nak membersihkan kita, supaya kita menjadi hamba yang penuh-penuh bersih, penuh-penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia peluang kita ni sidang jemaah sekalian. Bila kita berada di bawah dakapan Ramadan ini, bila kita berada di bawah lindungan Ramadan ini, maka gunakanlah sebaiknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik. Dan akhirnya sidang jemaah sekalian, itu anak-anak menarik perhatian, iaitu muslimin dan muslimat, kepada satu hadis, supaya sama-sama kita sedar, supaya sama-sama kita insaf untuk kita menggunakan Ramadan yang kita sedang hayati ini dengan sebaik-baiknya. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walaupun sidang jemaah kalian sudah pun biasa dengar, walaupun sudah mengetahuinya, tapi sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatlah oleh kamu, kerana peringatan itu amat-amat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kena selalu diperingatkan supaya dia sedar. Sebab manusia ni selalu lupa, manusia ni selalu lalai. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Wahai manusia, kamu ni selalu lalai. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Jadi sebab itulah kelalaian kita ni kena diperingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka dengan itu Rasulullah dia bersabda, irtanil khamsan qabla khams. Rebutlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Syababaka qabla haram, waktu muda kamu, waktu gagah kamu, waktu kuat kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Sihataka qabla saqami, waktu sihat kamu sebelum datangnya waktu sakit kamu. Kita ni sihat, alhamdulillah. Gunakanlah masa sihat untuk kita melakukan yang terbaik. Farawaka qabla syukli, iaitu waktu lapang kamu sebelum datangnya waktu sibuk kamu. Sebelum datangnya sakratul maut, wajaat sakratul maut bil haqq, dalika ma kunta minhu tahid. Yang mana setiap daripada kita pasti akan melalui sakratul maut, sesuatu yang tidak dapat dielokkan daripada kita. Itulah waktu yang paling sibuk. Sebelum datangnya sakratul maut, sebelum datangnya hari kiamat, maka itulah waktu lapang yang kita ada pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat kita dah ingat dah kepada suami kita, kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada adik-adik kita, kepada mak kita, kepada ayah kita. Kita hanya ingat diri kita je. Dah ingat dah orang lain. Itu pada hari kiamat nanti duk sibuk dengan amalan masing-masing. Itu waktu yang paling sibuk. Itu 2 waktu sibuk sidang jemaah sekalian, sakratul maut dan juga hari kiamat. Selain daripada itu, waktu lapang. Para waqaqul syukri. Jadi kita ni ada waktu lapang, gunakanlah waktu lapang itu dengan amalan yang terbaik, insya-Allah. Ghinaka qabla faqri, waktu kaya kamu, waktu senang kamu sebelum datang waktu miskin kamu. Selagi kita ada duit, selagi kita senang, selagi kita kaya, banyakkanlah sedekah. Kerana sedekah itu bukti kebenaran iman kita, Islam kita. Dan yang akhir sekali, hayataka qabla mautik, waktu hidup kamu sebelum datangnya waktu mati kamu. Hidup kita ni sekali je sidang jemaah sekalian. Tidak ada 2 kali, tidak ada 3 kali, tak ada 4 kali, sekali je. Jadi sebab itulah gunakan peluang hidup kita ni, iaitu dengan terbaik mungkin, insya-Allah. Jadi itulah peringatan yang Nabi sampaikan. Mudah-mudahan juga mengingatkan diri kita dan juga sidang jemaah sekalian untuk kita menghidupkan dan juga mengimarahkan Ramadan ini dengan pengimarahan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni kita doakan itu dapat mencapai darjat takwa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila mana benar-benar kita melaksanakan 5M tadi ataupun 5 tadi untuk kita menjadi insan yang penuh-penuh bertakwa dan kembali kepada fitrah nanti, insya-Allah. Maka sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين